Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati barisan ahli panel kita pada hari ini dan hadirin hadirat yang sudi datang mendengar perbincangan kita di dalam Google Meet ini, semoga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita diberi peluang untuk berkumpul dan membincangkan satu tajuk yang menarik, satu tajuk yang cukup hebat, iaitu pencemaran sungai. Sebelum saya meneruskan perbicaraan ilmu kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Muhammad Izrail Haziq bin Muhammad Al-Hisham, dan ahli panel kita pada hari ini di sebelah kiri saya, panel ke-1 iaitu Anis Syadrini, dan juga panel kedua Nur Syafiqah. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada malam ini, saya ingin menerangkan form kita pada hari ini. Kita akan mengadakan 4 soalan dan 2 soalan akan ditanyakan kepada ahli panel pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, kita akan meneruskan forum kita pada hari ini. Baiklah. Baru-baru ini terdapat banyak krisis alam sekitar, contohnya pencemaran sungai, pembakaran hutan, pemanasan global dan sebagainya yang telah kita dengar melalui berita ataupun di surat khabar. Saya mahu menanyakan pendapat pada ahli panel kita yang pertama. Boleh beritahu sedikit sebanyak tentang masalah pencemaran sungai yang sedang berlaku di negara kita? Baik, terima kasih kepada moderator kita, Muhammad Izrail Haziq. Bagi menjawab soalan yang diajukan, saya ingin menerangkan apa maksud pencemaran air mahupun sungai. Pencemaran air dan sungai ialah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan juga gas. Ia merujuk kepada pencemaran jasad air, tasik, sungai, lautan dan air bawah tanah. Biasanya akibat kegiatan manusia. Dalam banyak kes, pencemaran air disebabkan oleh pembuangan air kumbahan. Jadi pencemaran air ni boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem akuatik. Sebaliknya, ini boleh membawa kepada masalah kesihatan awam. Contohnya, jika orang dihilir menggunakan air sungai yang tercemar yang sama untuk minum ataupun mandi, ia juga boleh menjejaskan penggunaan air yang lain seperti aktiviti pengairan. Jadi pencemaran air ni mempengaruhi seluruh biosfera tumbuhan dan organisma yang hidup di dalam jasad air tersebut. Organisma dan tumbuhan yang mungkin terdedah kepada airnya. Jadi kesannya boleh merosakkan bukan sahaja kepada spesies individu tetapi juga kepada komuniti biologi semula jadi. Sumber-sumber pencemaran air boleh dikumpulkan dalam sumber-sumber titik, sumber-sumber bukan titik iaitu meresap dan pencemaran air bawah tanah. Jadi, bahan pencemar yang membawa kepada pencemaran air termasuk spektrum bahan kimia, patogen dan perubahan fizikal yang meluas seperti suhu tinggi. Pengukuran pencemaran air dijalankan dengan menganalisis sampel air dengan ujian fizikal, kimia dan juga biologi. Kawalan pencemaran air boleh dicapai dengan rawatan air sisa yang sesuai. Ini termasuk rawatan air sisa kumbahan dan juga perindustrian. Menyediakan perkhidmatan sanitasi yang dikendalikan dengan selamat untuk orang yang tidak mempunyai akses, rawatan air sisa pertanian, hakisan dan kawalan sedimen dari
daripada tapak pembinaan dan mengawal air larian bandar iaitu air hujan. Jadi berdasarkan maklumat pada berita harian, hanya 4% ataupun 29 daripada keseluruhan 672 sungai dikenal pasti tercemar pada tahun yang lalu, kata Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad. Beliau berkata data itu berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar JAS yang mendapati indeks kualiti air bagi semua sungai berkenaan berada dalam kategori tercemar bagi tempoh itu. Katanya lagi, kementerian akan meningkatkan penggunaan data dan maklumat pengawasan kualiti air sungai untuk merancang dan menyusun strategi penguatkuasaan dalam memastikan isu ini dapat ditangani dengan berkesan dan keseimbangan sistem ekologi dapat dikekalkan. Itu sahaja. Ya. Itu dia sedikit sebanyak tentang definisi yang kita dapat dengar yang telah dikongsikan oleh ahli panel pertama kita. Untuk ahli panel yang kedua pula, saya ingin bertanyakan kepada anda, apakah faktor berlakunya pencemaran sungai ini? Okey, baiklah, terima kasih. Soalan yang amat menarik daripada moderator kita pada hari ini. Okey, jadi hadirin sekalian, seperti mana yang kita tahu, sungai merupakan salah satu unsur alam semula jadi ciptaan Tuhan yang merupakan satu khazanah yang perlu kita pelihara supaya fungsinya dalam kehidupan makhluk di dunia ini sentiasa berkekalan. Jadi di Malaysia ni kita amat beruntung kerana dikurniakan banyak sungai untuk kegunaan masyarakat tempatan, biarpun corak kehidupan manusia pada masa ini telah berubah. Jadi pergantungan manusia kepada sungai masih terus berkekalan namun disebabkan sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Jadi maka hari ini kita mendapati kebanyakan sungai di negara kita semakin tercemar. Seperti yang kita dapat lihat di Sungai Kelang, Sungai Gombak, Sungai Skudai, di Johor, di Kuala Lumpur. Jadi keindahan sungai seperti yang digambarkan melalui karya-karya sastera hanya sekadar impian yang jauh daripada realiti sebenarnya. Jadi di media masa pula, kita sering melihat semua pihak saling menunding jari dan salah menyalahkan pihak lain jika ditanya punca pencemaran sungai di negara kita. Bagaikan sudah menjadi budaya dan cara hidup, masyarakat yang tinggal di kawasan bandar, khususnya mereka yang tinggal berhampiran dengan sungai, gemar membuang sampah sarap ke dalam sungai berhampiran. Jadi amalan ini timbul disebabkan sikap tidak prihatin segelintir masyarakat yang tidak menyedari kemaslahatan sungai dalam kehidupan seharian. Tambah merumitkan keadaan, ramai peniaga dan pengusaha bengkel yang membuang sisa-sisa barangan tidak terpakai ni ke dalam longkang sebelum dibawa ke sungai oleh aliran air hujan tu lah. Jadi selain itu, pencemaran sungai ni juga berlaku disebabkan oleh kerja-kerja pembinaan bangunan di kawasan bandar. Jadinya pembinaan bangunan ni untuk tujuan seperti membina rumah, kilang ataupun premis perniagaan telah mengakibatkan berlakunya hakisan tanah. Jadi hakisan tanah yang berlaku secara berterusan ni menyebabkan aliran lumpur apabila berlaku hujan lebat yang seterusnya membawa bahan-bahan hakisan tersebut sebelum dimendapkan ke dalam sungai. Jadi pada masa yang sama, pencemaran sungai ni juga berlaku apabila terdapatnya aktiviti penebangan hutan secara meluas tanpa kawalan oleh pihak yang berwajib. Kebanyakan hutan yang menjadi punca bekalan air bersih kepada sungai ditebang untuk aktiviti pembalakan ataupun dijadikan kawasan pertanian, kawasan penempatan mahupun sebagai kawasan perindustrian. Jadi akibatnya pemusnahan kawasan
pemusnahan kawasan hijau ini, bekalan air ke sungai-sungai semakin berkurangan. Menurut hasil kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Sumber Asli Tenaga dan Air, lebih kurang 30% pencemaran sungai di negara kita adalah disebabkan oleh usaha-usaha perlombongan sumber asli di kawasan sungai. Jadi di Selangor dan di Johor misalnya macam kerja-kerja mengorek dan menyedut pasir sungai ni adalah untuk tujuan pembinaan sama ada melalui kebenaran pihak berkuasa maupun secara haram lah. Yang telah mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Okey, sementara itu sungai-sungai di sekitar Lembah Kinta juga turut mengalami nasib yang sama kerana industri pelombongan biji timah melalui teknik pam hydrol telah mengakibatkan pemendapan lumpur di kawasan berhampiran. Pihak pengusaha yang bersikap terlalu mementingkan keuntungan semata-mata biasanya kurang menekan kesan yang bakal timbul akibat tindakan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeza, perkembangan industri pelancongan di negara kita juga turut menyumbang kepada pencemaran sungai ini. Jadi hal ini berlaku apabila para pelancong sering membuang sampah sarap seperti sisa makanan ataupun sisa minuman ke dalam sungai, terutamanya sungai-sungai di kawasan rekreasi lah. Sikap tidak bertanggungjawab ini bagaikan sudah tidak menjadi darah daging yang sebati dalam jiwa mereka, biarpun kemudahan tong sampah telah pun disediakan seperti yang kita dapat lihat kan. Jadi pembinaan hotel-hotel yang menjadi tumpuan pelancong juga turut mencemarkan sungai kita apabila bahan-bahan kumbahan dari hotel tersebut disalurkan ke kawasan sungai. Jadi akhir sekali memandangkan industri pelancongan turut memberi implikasi negatif ke atas sungai-sungai negara kita, maka tindakan bersepadu yang bersifat serampang dua mata perlulah diambil bagi mengimbangi kemajuan industri ini sejajar dengan kepentingan memelihara alam sekitar, khususnya sungai-sungai di negara kita. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua, iaitu Syafiqah. Itulah dia sedikit sebanyak tentang faktor-faktor yang telah mengundang kepada berlakunya pencemaran sungai. Terdapat banyak masyarakat kita ni yang memandang enteng ataupun mengambil ringan terhadap penjagaan sungai kita ini dengan membuat foto, membuang sampah ke dalam sungai. Jadi untuk soalan ketiga, saya ajukan soalan ini kepada ahli panel pertama. Apakah kesan jika masyarakat tidak menjaga sungai kita dengan baik? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan. Jadi, menurut kajian yang dijalankan oleh Syarikat Bekalan Air Selangor mendapati bahawa pencemaran sungai yang kini sampai ke peringkat yang amat membimbangkan dan sekaligus telah menyebabkan kos pengurusan sumber air negara meningkat dengan mendadak. Kekurangan sumber air dari sungai-sungai ini mengakibatkan kaedah lain digunakan untuk mendapatkan bekalan air bersih, termasuk mendapatkan bekalan sumber air dari bawah tanah. Jadi sampah sarap yang banyak di sungai-sungai umpamanya memaksa pihak syarikat membina alat perangkap sampah dan menjalankan usaha membersihkan sungai serta mendalamkan kawasan sungai yang cetek hingga menelan belanja yang terlalu tinggi. Jadi syarikat berkenaan juga terpaksa melakukan proses merawat air tercemar dengan melakukan proses pengklorinan berulang-ulang kali sebelum dapat disalurkan kepada pengguna dan selamat digunakan. Kerja-kerja merawat ini memerlukan kos yang tinggi di samping memerlukan masa yang lebih panjang. Oleh yang demikian, syarikat terpaksa menaikkan tarif bekalan air kepada pengguna demi menampung kos pengurusan yang semakin meningkat.
Okey, pada masa yang sama, kekurangan sumber air ni mengakibatkan kemusnahan dan pencemaran sungai akan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi negara. Tanaman memerlukan bekalan air dalam jumlah yang banyak bagi memastikan kesuburan dan hasil yang tinggi kepada sumber makanan tersebut. Jadi, kekurangan sumber air ni menyebabkan kemusnahan sungai. Kekurangan sumber air yang disebabkan oleh kemusnahan sungai di negara kita mampu mengakibatkan usaha penanaman tanaman tersebut terjejas dan memberi kesan yang sangat besar kepada penduduk. Ia juga turut dirasai oleh kilang-kilang di kawasan perindustrian, terutamanya bagi kilang yang mengeluarkan hasil minuman jika masalah ini tidak segera diatasi. Sesetengah industri memerlukan bekal air bagi menjalankan jentera untuk memastikan pengeluaran dapat diteruskan. Jadi kita sudah dapat menjangka malapetaka yang bakal menimpa ekonomi negara sekiranya bekalan air dari sungai-sungai terjejas. Jelas kat sini, kekurangan bekalan air ni akan mengakibatkan kekurangan bekalan makanan kepada penduduk dan pada masa yang sama, kerajaan terpaksa berbelanja lebih bagi mengimport keperluan tersebut. Okey, selain itu, sungai juga merupakan aset penting kepada negara kerana berfungsi membekalkan sumber tenaga hidro bagi kegunaan penduduk serta kegunaan industri perkilangan. Jadi kemusnahan dan pencemaran sungai akan mengakibatkan bekalan air untuk menghasilkan sumber hidroelektrik terjejas. Jadi hal ini akan memberi impak yang besar dalam kehidupan masyarakat di negara kita kerana sumber tenaga hidro membekalkan lebih daripada 60% daripada jumlah bekalan elektrik negara. Keadaan akan menjadi tambah sulit memandangkan berlakunya kenaikan harga petroleum yang begitu tinggi di peringkat global. Sumber lain seperti arang batu yang dapat dijadikan pengganti untuk menghasilkan tenaga elektrik juga semakin berkurangan memandangkan bekalannya yang hampir pupus. Malah penggunaan teknologi moden untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan reaktor nuklear amat memerlukan kos yang besar dan membebankan kewangan negara. Maka kemusnahan sungai akan memberi impak yang amat kompleks dalam kehidupan kita kerana tenaga elektrik hidro menjadi keperluan utama seluruh masyarakat. Jadi sudah terang lagi bersuluh tiada siapa pun yang mampu menyangka fakta bahawa selain perikanan laut dalam, perikanan air tawar yang dijalankan di kawasan sungai dapat membekalkan sumber protein kepada manusia. Oleh itu, kemusnahan dan pencemaran sungai akan menjejaskan sumber protein kepada rakyat secara keseluruhannya. Kerana penyaluran sampah sarap dan sisa toksik ke dalam sungai akan menyebabkan kemusnahan habitat dan kepupusan hidupan akuatik seperti ikan, udang yang menjadi sumber makanan kepada penduduk. Jadi hari ini, jumlah tangkapan ikan air tawar telah semakin berkurang disebabkan oleh keadaan sungai yang tercemar dan masalah tersebut akan menjadi lebih parah sekiranya masalah pencemaran ini tidak segera diatasi. Jadi, keadaan ini turut memberi impak kepada penduduk di kawasan luar bandar yang bergantung hidup mencari rezeki secara sambilan sebagai nelayan sungai. Selain mengancam peluang pekerjaan mereka, hal ini turut menjejaskan mata pencarian para petani yang bergantung hidup daripada hasil tangkapan ikan sungai. Secara tidak langsung, pencemaran sungai ini akan mempengaruhi taraf hidup masyarakat di kawasan luar bandar. Justru langkah tegas perlu diambil sebelum nasi menjadi bubur. Jika dilihat dari sudut lain pula, sungai yang tercemar mampu menyebabkan penularan wabak penyakit berbahaya dan menjejaskan kesihatan orang ramai. Pencemaran air sungai akan mengakibatkan jangkitan virus coli yang boleh mengakibatkan penyakit di samping beberapa penyakit berbahaya yang lain iaitu demam malaria,
Dan penyebaran virus berbahaya ni biasanya berlaku apabila orang ramai membuang sisa makanan, najis atau bangkai haiwan ke dalam sungai. Jadi melalui kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, faktor utama yang mendorong penularan virus coli di negara kita lazimnya adalah disebabkan oleh pembuangan najis khinzir ke dalam sungai oleh peternak-peternak khinzir yang kebanyakannya membina ladang ternakan mereka di kawasan yang berhampiran dengan sungai. Jelas kat sini, pencemaran sungai akan mengakibatkan penularan penyakit berbahaya yang mampu meningkatkan jumlah kematian di negara kita. Oleh itu, langkah awal mengekang kejadian tersebut wajar dititik beratkan kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Pencemaran sungai juga akan membantutkan usaha kerajaan bagi menarik pelancong ke negara kita. Umum mengetahui bahawa sungai-sungai di negara kita merupakan salah satu unsur alam sekitar yang dapat dijadikan sebagai daya tarikan pelancong. Sungai yang bersih, jernih dan terjaga dengan rapi akan menjadi tumpuan pelancong bagi menjalankan pelbagai aktiviti seperti beriadah, mandi-manda mahupun sekadar menikmati keindahan dengan memerhatikan anak-anak ikan berkejar-kejaran di dasarnya. Namun begitu, kemusnahan dan pencemaran sungai seperti yang berlaku di Sungai Gombak dan Sungai Kelang telah menyebabkan fungsi sungai tersebut sebagai daya penarik pelancong semakin terhakis. Sungai-sungai yang kotor dan berbau busuk turut menjejaskan imej negara kita kepada para pelancong serta memberikan gambaran yang buruk kepada pelancong tentang sikap negatif rakyat negara kita yang gemar membuang sampah ke dalam sungai. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan bertanggungjawab, kita perlu bekerjasama bagai au dengan tebing untuk memelihara dan memulihara sungai kita supaya para pelancong tidak memandang kita sebagai rakyat yang tidak tahu menghargai keindahan alam sekitar. Bukan itu sahaja, kemusnahan sungai juga boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat di bandar. Hal ini disebabkan oleh sampah sarap menyekat aliran sungai dan sungai tidak dapat menampung jumlah air hujan yang banyak. Kesannya, banjir kilat mudah berlaku di hilir sungai dan di bandar, contoh Kuala Lumpur. Jadi, pembuangan sampah sarap dan hakisan tanah di kawasan projek perumahan menyebabkan dasar sungai itu menjadi cetek dan menyebabkan banjir kilat mudah berlaku. Kesannya boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan juga kemusnahan harta benda. Intihannya, kemusnahan dan pencemaran sungai memberi implikasi yang amat besar dalam kehidupan kita. Namun, disebabkan sikap kita yang terlalu alpa dan kerap terleka, masalah pencemaran sungai yang semakin meruncing. Kita tidak sepatutnya menyerahkan tugas menjaga sungai kita hanya kepada pihak yang bertanggungjawab, sedangkan kita hanya tahu mengambil sikap lepas tangan sambil menunding jari, menyalahkan pihak lain sekiranya masalah pencemaran tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, kita perlu mengukuhkan ikatan dan bekerjasama bagi memelihara sungai kita tanpa menoleh ke belakang, sebaliknya bermuafakat kerana muafakat membawa berkat. Tiada siapa yang mampu membantu kita jika bekalan air yang menjadi tunjang kehidupan kita itu pupus suatu hari nanti, kecuali diri kita sendiri. Itu sahaja. Saya harap dengan apa yang telah diberitahu oleh ahli panel kita tadi tentang kesan pencemaran sungai dapat memberi kesedaran kepada seluruh masyarakat untuk tidak membuat kotor terhadap sungai kita. Terdapat banyak kesan buruk dan akan hadapi banyak masalah jika sungai kita tidak dijaga dengan baik. Untuk soalan terakhir, saya akan serahkan kepada ahli panel kedua bagi menutupi majlis ilmu kita pada hari ini. Apakah langkah pencegahan bagi mengelakkan berlakunya pencemaran sungai? Okey, baiklah.
dalam memastikan kebersihan sungai secara khusus dan kebersihan alam sekitar secara amnya adalah dengan memupuk kesedaran masyarakat tentang kepentingan memelihara sungai. Jadi langkah untuk membuka mata setiap ahli masyarakat tentang kebersihan sungai ni tidaklah mustahil kerana ianya bermula daripada diri kita sendiri. Jadi jika kita melakukan sebarang aktiviti di kawasan sungai seperti mancing atau hanya melewati kawasan sungai, kita hendaklah memastikan tiada sampah atau ia dibuang dengan betul ke dalam tong sampah yang disediakan. Okey, jika tiada kemudahan untuk membuang sampah, jadi kita perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan sampah yang kita hasilkan tu dibuang ke tempat yang betul. Jadi ini adalah senario utama di negara kita di mana masih terdapat sampah sarap yang terapung-apung di sungai sehinggakan pihak berkuasa terpaksa berbelanja besar untuk membuat pusat tapisan sampah di sungai-sungai yang kritikal tahap pencemarannya lah. Jadi jika setiap anggota masyarakat menitipkan sifat sayang akan kebersihan sungai dan kawasan sekitarnya, sudah pasti tiada pencemaran berlaku dan sungai kita mampu menjadi seperti sungai-sungai di negara Jepun ataupun dekat sungai di Korea Selatan. Jadi pada masa yang sama, pemerkasaan penguatkuasaan undang-undang oleh pegawai kerajaan ataupun pihak berkuasa wajar dilakukan. Jadi pemantauan yang kerap dalam melihat kebersihan sungai serta penggunaan tahap kebersihan yang lebih baik adalah dalam analisis kebersihan air di sungai adalah inisiatif yang terbaik lah. Jadi peribahasa Melayu berkata, menyeluk pekasam biarlah sampai ke pakai lengan. Persis senario dalam memastikan kebersihan sungai kita ni, di mana tahap kebersihan optimum hendaklah menjadi kayu pengukur supaya pencemaran dapat dielakkan dan simbiosis ekosistem semula jadi terjamin. Jadi sungai yang bersih dia berpotensi besar sebagai sumber air mentah dan membolehkan aktiviti ekonomi seperti penternakan ikan, aktiviti sukan dan riadah dijalankan dengan baik tanpa risiko pencemaran. Justeru, tindakan yang tegas dan pantas perlu dilaksanakan pihak berkuasa sekiranya berjaya menangkap individu ataupun kumpulan yang melakukan aktiviti pencemaran di mana kebersihan sungai terjejas seterusnya boleh mengakibatkan pelbagai masalah lain lah. Jadi, pelbagai inisiatif dapat dilakukan dalam memastikan pembangunan secara lestari menjadi realiti dan kebersihan sungai dapat dijamin. Perancang bandar dan desa yang bertanggungjawab dalam bidang ini seharusnya memastikan pembinaan kawasan industri dan pertanian tidak terletak berdekatan dengan sungai. Hal ini kerana kecuaian ataupun sikap tidak bertanggungjawab mereka tu membuatkan mereka untuk membuang sisa toksik daripada produk mereka ke dalam sungai tanpa perlu melibatkan kos. Jadi kejadian pencemaran sungai di Sungai Kim Pasir Gudang perlu menjadi titik tolak dalam memastikan sisa toksik industri dilupuskan dengan cara yang betul. Jadi akhir sekali, usaha yang dapat dilaksanakan dalam memastikan kebersihan sungai dijaga adalah dengan mewartakan sungai sebagai pusat komuniti. Menurut Jabatan Alam Sekitar Malaysia, terdapat 185 lembangan sungai di Malaysia dan jika setiap satu daripadanya dijadikan sebagai anak angkat kepada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT di seluruh negara, ia akan dapat membantu mengubah imej sungai di negara kita. Konsep anak angkat ini dia menunjukkan kepada kesungguhan pihak berkuasa dalam memastikan kebersihan dipelihara dan mengangkat semula potensi sungai sebagai sumber ekonomi masyarakat setempat. Jadi dengan campur tangan pihak berkuasa ni dan dengan bantuan daripada sektor swasta
daripada sektor swasta ni, insentif untuk memastikan inisiatif penjagaan kebersihan sungai ni dapat disalurkan secara terus dan disaksikan sendiri oleh penduduk setempat. Jadi sekiranya berjaya, masyarakat dapat memanfaatkan sepenuhnya sungai yang bersih dan bakal menarik kehadiran pelancong asing dalam menikmati keindahan sungai di samping melihat hidupan akuatik dengan kejernihan air sungai yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, pengurusan secara langsung daripada pihak yang berkuasa mampu akan memastikan impian dalam memastikan setiap sungai di dalam negara mencapai tahap kebersihan yang diidamkan tercapai di suatu masa kelak. Jadi tuntasnya, pelbagai usaha boleh dilakukan oleh semua pihak dalam memastikan kebersihan sungai-sungai kita terjaga. Kerana kerakusan manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibatnya, kita akan kehilangan khazanah alam yang merupakan nadi kehidupan hampir seluruh makhluk di dunia ini. Jadi segala usaha mungkin akan mengambil masa, tetapi sekiranya ada keazaman dan perancangan yang rapi, ia pasti dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi semuanya bergantung kepada kerjasama dari semua pihak, iaitu pihak kerajaan yang mempunyai kuasa ataupun sumber kewangan ataupun masyarakat yang memberi sumbangan sumber manusia dan pihak individu yang memberi tenaga dan idea. Jadi jika sokongan dan dorongan yang padu diberikan daripada akar umbi, maka tidak mustahil program memelihara kebersihan sungai ni daripada tercemar ni untuk berjaya tu tinggilah. Jadi senario ini persis dengan peribahasa Melayu, iaitu bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi setakat itu kongsian saya. Dan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat bekerjasama untuk melindungi sumber air yang sangat penting bagi kehidupan kita dan ekosistem di sekitarnya. Jadi kita sebagai masyarakat yang berwibawa perlulah menasihati antara satu sama lain bagi meningkatkan kesedaran dan tindakan bersama dalam menjaga dan melindungi sungai kita. Usaha dalam mengenangani isu ini dia memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sejagat dan kesedaran diri sendiri untuk kepentingan kita bersama. Jadi saya harap dengan adanya perbincangan dengan ahli panel kita mengenai pencemaran sungai ini, seluruh masyarakat dapat bertanggungjawab untuk menjaga sungai kita dalam keadaan yang bersih. Jadi setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.